يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يا أم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ذاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربي احينا الشاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرات السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على
عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Sayyidul Mursalin. Assalamualaikum ya Imam al-Muttaqin. Assalamualaikum ya Khataman Nabiyyin wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma alhimna ma rashida umurina wa 'idzna min syurri anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma iftah 'alaina wa 'ala dhurriyyatina futuhal arifin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. A'tina mahabbataka ma'rifatak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita untuk bersama-sama pada petang ini dalam mengikuti pengajian kuliah Ramadan kita. Tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur oleh Allah, dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dan dibukakan pintu ma'rifat, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Ta'ala di mana kita pada hari ini merupakan tanggal 23 Ramadan dan malam ini akan masuk malam 24 Ramadan. Kita senantiasa membicarakan tentang Lailatul Qadar, dan kemudian kita pun telah menyebutkan bahawa malam itu Qadar Allah Ta'ala ampunkan semua dosa orang yang berdoa, dikabulkan hajatnya dan disempurnakan sekalian permintaannya. Dan kemudian disebutkan bahawa Allah memandang pada mereka dengan pandangan rahmat. Dan siapa yang dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat tidak akan terkena azab Allah Ta'ala sampai bila-bila. Dan kita telah mengatakan bahawa ada 4 golongan yang tak mendapatkan keampunan Allah walaupun dia beribadat pada malam tersebut. Dan golongan tersebut telah kita sebutkan.
Yang pertama ialah orang yang mabuk, iaitu yang berkekalan mabuk dia, iaitu dengan mengambil dadah ataupun arak. Dan yang kedua ialah orang yang memutuskan silaturahim, yang tak mengaku adik ke abang ke ataupun sebagainya. Dan yang ketiganya ialah orang yang derhaka pada ibu ayahnya. Dan yang keempat adalah orang yang bersifat dendam kepada saudaranya. Maka orang ini, semua empat orang golongan ini tidak mendapatkan pengampunan Allah pada malam Lailatul Qadar. Jadi pada petang ini saya ingin mengambil satu tajuk daripada 4 golongan tersebut, iaitulah di mana 4 golongan ini yang dikatakan tak mendapatkan pengampunan Allah. Antaranya ialah orang yang derhaka pada ibu bapanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika menaiki mimbar. Dalam masa Nabi sallallahu alaihi wasallam nak naik mimbar itu, maka Nabi pun mengatakan amin. Dan apabila naik mimbarnya tangga yang kedua, Nabi mengatakan amin. Dan apabila naik mimbar tangga yang ketiga, Nabi katakan amin. Setelah selesai Nabi menyampaikan khutbahnya, kemudian setelah selesai salat, sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, hari ini kami melihat kau melakukan satu perkara yang tak pernah kami lihat sebelum ini. Kau membaca amin, amin, amin. Kenapa pula?" Maka jawab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, pada ketika saat aku nak menaiki anak tangga pertama mimbar itu, maka datang Jibril di hadapanku dan berkata, "Celakalah orang yang mendapatkan bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan pengampunan Allah." Ni Ramadan ni sangat-sangat mustajab doa. Allah buka pintu rahmatnya, buka pintu taubatnya, buka pintu pengampunan seluas-luasnya. Sampai Allah bertanya-tanya lagi, siapa lagi nak minta ampun, siapa lagi yang nak bertaubat, siapa lagi ada hajat. Masya Allah, begitulah pemurahnya Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Tetapi ini adalah khusus untuk umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang lain tak dapat Ramadan seperti mana yang telah kita sebutkan selalu. Baiklah. Jadi apabila Jibril mengatakan celakalah orang yang mendapatkan Ramadan tapi tak mendapatkan pengampunan Allah, kerana Ramadannya begitu mudah untuk dapat pengampunan Allah. Allah buka pintu taubat seluas-luasnya, buka pintu pengampunannya seluas-luasnya. Tapi ada juga orang yang tak ambil peduli. Dia sibuk dengan urusan dunia, dia tak ada sempat pun nak minta, "Ya Allah, ampunkan aku, Ya Allah." Tak sempat pun nak ucapkan minta ampun pada Allah. Jadi orang ini betul-betul celaka punya orang. Jadi apa kata Nabi? Nabi kata, "Amin, Ya Allah, kabulkanlah." Masya Allah, didoakan oleh Jibril dan diaminkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makna doa ni garanti 100%, 1000% mustajab diterima Allah Ta'ala. Awas tuan-tuan ya. Jangan kita jadikan Ramadan ni macam bulan-bulan biasa. Kita kena ambil Ramadan lebih lagi penghormatan penjagaannya, kerana dia ada bulan yang paling istimewa dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan keduanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila naik tangga yang kedua, maka berkatalah Jibril dalam berdoanya, "Celakalah orang yang mendengarkan namamu disebut ke sebelahnya tetapi tidak membaca selawat atasmu." Kita ni bila dengar nama Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segera kita selawat, jangan lambat-lambat. Jadi orang yang tak ambil peduli, orang baca selawat Allahumma salli alaihi wasallam, dia tak kisah saja. Orang baca ayat Quran atau hadis ke sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak kisah saja. Inilah orang yang paling bakhil sekali. Orang paling bakhil, Nabi bertanya pada sahabat, "Tahukah kamu siapa orang paling bakhil?" Sahabat kata, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Nabi kata, orang yang bakhil ialah orang yang mendengar namaku disebut di sampingnya tapi tak membaca selawat atasku. Itu orang yang bakhil. Dan begitulah juga Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha satu masa sedang berjahit di rumahnya di waktu malam. Tiba-tiba api lampu tu padam. Kan mungkin ditiup angin ke apa, terpadam. Sudah gelap. Jadi terjatuh dia punya jarum dia tu, nak cari-cari tak nampak. Tiba-tiba datang satu cahaya yang kuat sekali, yang terang. Kemudian Siti Aisyah pun dapat mencari jarum yang halus tu. Dan kemudian nak tengoklah siapa punya cahaya ni. Dia tengokkan cahaya yang datang tu, rupanya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu berseri, indah, bercahaya.
Sehingga syair-syair mengatakan tak perlu lagi lampu di dalam rumah waktu malam ketika Rasulullah SAW berada dalam rumahnya. Masya Allah. Kerana wajah cahaya Nabi itu begitu sinar dan kuat. Tak perlu lagi cahaya yang lampu ataupun api atau sebagainya. Maka Sayyidatina Aisyah pun berkata, alangkah bertuahnya orang yang dapat menatap wajah engkau ya Rasulullah. Ya Allah, kurniakanlah kami dapat menatap wajah Nabi kami, ya Allah, dalam keadaan hidup ataupun dalam mati, dalam keadaan kami berjaga atau dalam keadaan kami tidur. Ya Allah, terima permohonan kami dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Doanya nak Jibril, celakalah orang yang mendengar nama engkau ya Muhammad di sampingnya tapi tidak membaca selawat atas kau. Allahumma salli wa sallim alaihi. Dan yang ketiganya, apabila aku nak naik tangga yang ketiga, Jibril pun berdoa, ya Allah, celakalah orang yang mendapatkan kedua ibu bapanya atau salah seorang daripadanya yang sudah tua tetapi tidak mencium bau syurga. Kenapa? Kerana ibu bapa yang sudah tua maupun salah seorang atau kedua-duanya sudah tua, mereka sangat memerlukan perkhidmatan daripada anak-anaknya. Tapi malahnya anaknya tak pedulikan dia. Jadi apabila anak tu tak berkhidmat, tak memberikan tanda balas jasa pada ibu bapanya, maka ini betul-betul anaknya celaka. Apabila Jibril katakan anak celaka, Nabi pun mengatakan amin, ya Allah perkenankan. Maknanya betul-betul lah celaka lah. Anak yang di mana masih lagi hidup ayah atau ibunya yang sudah tua di sampingnya, tetapi tidak ambil berat untuk nak dapatkan syurga Allah. Senang saja dengan dia khidmat pada ibu bapa dia, dengan dia tunaikan apa hajatnya, dengan apa berakhlak baik, berkata yang mulia, dengan sifat sopan santun, itu sudah cukup untuk menjadikan anak itu menjadi ahli syurga. Sebab itulah di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Syurga itu di bawah tapak kaki ibu. Bukan tapak kaki ibu tu syurga, tapi maksudnya kau jagalah, kau khidmatlah kepada ibumu itu, maka dapatlah syurga untuk kau. Habis kalau tak ada ibu, bapa pun sama juga. Bukan kata ibu bapa ditinggalkan, tidak. Tapi makna sini darjat antara ibu dengan bapa ni memanglah darjat ibu tu lebih daripada darjat bapa di sisi kepada anak itu. Kerana pengorbanan ibu lebih daripada pengorbanan bapa. Memang bapa pun berkorban, tapi ibu tu bergadai nyawa nak melahirkan anak itu antara hidup dan mati. Dan demikian pula tak senang tidur dan duduk kerana menyusu dan menjaga anak itu pada waktu malam, siang, bila-bila masa saja dengan dia menangis. Jadi dengan sebab itulah di sini kita dapati bahawa darjat ibu itu dilebihkan oleh Allah dari di atas darjatnya bapa kepada seseorang anak itu. Maka dengan itu muslimin rahimakumullah, amat pentinglah kita untuk nak mendapatkan pengampunan Allah pada malam Lailatul Qadar. Janganlah kita derhaka pada ibu bapa kita. Berbuat baik kepada ibu bapa kita itu bukanlah perkara sunat, tetapi dia adalah perkara yang wajib. Yang di mana Allah Subhanahu wa taala sendiri telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Telah Allah putuskan hukuman bahawa jangan kamu sembah melainkan kepada dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Jadi mana ini perintah Allah? Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Andai kata kalau kedua mereka atau salah seorang pada mereka sampai umur tua berada di sisi kamu, jangan kamu kata pun tak boleh. Apa mana tak ada makna. Tu tak ada makna, tapi menunjukkan rasa tak senang kepada ibu atau ayah itu. Maka janganlah kamu berbuat demikian. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma. Dan jangan kamu herdik mereka, marah. Apalah mak ni, apa ni bapak macam ni? Jangan.
Kerana perbuatan itu akan mengecilkan hati ibu atau ayah itu dan menjadikan anak itu anak derhaka. Dan kita telah dengarkan bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ikrimah radhiyallahu an, di mana beliau ini waktu nak meninggal nak mengucap tak boleh. Dan kemudian para sahabat mengajar dia kalimah la ilaha illallah, tak boleh juga dia mengucap. Maka diberitakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian bagi dia tanya, ada tak mak dia masih hidup? Jawabnya ada. Maka dibawalah, dipanggillah maknya. Maka Nabi pun bertanya, wahai makcik, apakah sebab anak makcik ini tak boleh nak mengucap dan nak meninggal? Dia kata, anakku ni sebaik-baik manusia. Pagi hari, siang hari berpuasa, malam bertahajud, tak pernah miss. Masya Allah. Hebat, luar biasa. Tapi kenapa dia tak boleh mengucap? Apakah dia ada buat salah sesuatu kepada makcik? Kata ibu ini, dia tak ada buat apa-apa salah pun. Cuma ada sekali saja dia telah membuat perkara yang aku merajuk. Alamak, apa pula mak merajuk ni? Jadi setiap malam kalau dia balik kerja, dia akan bawa makanan, dia akan bagi aku makan dahulu. Lepas tu baru bagi makan pada isteri dan anak-anak. Tapi satu malam adik-adik aku tengah tidur. Jadi dia pun berilah makan pada anak dan isterinya. Bila aku sedar, aku tengok diorang sudah dapat makan sedang sebelum aku dapat makan, aku rasa sedih hati. Rasa terguris hati. Masya Allah, ni mak ni betul-betul sensitif lah. Kalau kita katalah, ni mak ni lebih-lebih sensitif sangat. Ya, kita balik mak tengah tidur. Takkan nak kejut mak. Itulah cakap kita. Tapi oleh kerana ibu ini merasa sedih kerana sifat ataupun perbuatan si anak itu, maka akhirnya waktu nak meninggal, nak mengucap tak boleh. Gambarkan tuan-tuan, sahabat Nabi yang melihat wajah Nabi, yang semayang belakang Nabi, yang hidup zaman Nabi, tapi tak dapat nak mengucap la ilaha illallah. Kenapa? Kerana mengecilkan hati si ibu tu. Dengan satu perbuatan yang kecil yang kita katakan, alah, mak ni melampau sangat. Itu kalau zaman kita lah. Agaknya kalau kita di zaman ni dengan anak-anak yang macam tu lah, na'udzubillah min zalik, agak nak mati tak tahu macam manalah agaknya. Boleh mengucap ke tak boleh mengucap? Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jagalah ya. Jangan kita kecilkan hati ibu atau ayah. Walaupun kita ada pendapat yang lebih baik daripada pendapat ibu ayah, tapi kita dengan penuh hormat, pendapat ayah tu memang bagus, tapi ini ada pendapat saya sikit ni, kalau diterima alhamdulillah, tak ada pun tak apa. Baru kita beri pendapat kita. Jangan kita terobjek, mak ni pendapat mak tak betul lah, ni sudah lama dah kuno lah mak. Itu sudah makna mengecilkan ibu kita. Itu sudah derhaka itu. Kita seseorang anak tu takkan dapat membalas jasa ibu atau ayahnya. Walaupun sepenuh gunung ini jadi emas, walaupun dunia ini sepenuh yang menjadi emas, untuk kita balas pada jasa ibu ayah, takkan dapat kita membalasnya. Apalagi pula dengan kita punya akhlak yang buruk, dengan perkataan yang kasar. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, pada malam Lailatul Qadar, sesiapa yang masih lagi ada ibu ayah yang kecil hati dengan dia kerana perbuatan dia, takkan dapat pengampunan daripada Allah SWT. Cuma ialah antara ibu ayah ni yang lebih besar tinggi darjatnya kepada si anak itu ialah si ibu. Ini memang telah pun disebutkan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Datang seorang lelaki kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku ni ingin nak pergi berjihad, tetapi aku tak mampu nak pergi jihad. Mungkin tak mampu kerana tak cukup kewangan dia, atau mungkin tak mampu tu kerana tak sihat, tak kuat ya. Maka Nabi SAW bertanya, adakah daripada salah seorang ibu ayahmu yang masih hidup? Jawabnya, ibu aku yang masih hidup. Maka Nabi SAW pun bersabda, maka dapatlah engkau dengan kebaikan daripada Allah Ta'ala apabila kau lakukannya, maka engkau akan dapat pahala haji dan pahala umrah dan pahala berjihad fisabilillah. Maknanya hendaklah kamu jaga kebaikan kamu kepada ibumu, nescaya engkau akan mendapat pahala haji, pahala umrah dan pahala jihad. Masya Allah. Dia tak pergi keluar pun, nak pergi Mekah pun sekarang tak boleh. Banyak masalah, banyak SOP dia. Dan belanja pun besar. Tapi dengan kerana kita hormat dan kita jaga ibu kita,
kita pelihara, jangan sampai kita mengguriskan hati dia, maka kita mendapat pahala haji, umrah dan juga iaitu berjihad fisabilillah. Datang seorang pemuda, dia pun berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku nak register untuk pergi jihad. Nak register lah nama, nak masuk grup dalam golongan orang pergi berjihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, adakah ibu kamu masih hidup? Jawab si anak muda ini, ada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, fa fihima fatujahid, maka pada kedua ibu bapa kamu atau salah seorang daripadanya kamu berjihad. Maknanya kamu berkhidmat pada ibu bapa tu, kamu sudah dapat pahala jihad, yang pergi perang, yang lawan musuh, yang kena tembak, yang mati, tapi kamu duduk kat rumah dalam aman dan selamat, tapi kamu khidmat pada mak bapa, itulah kamu punya dapat pahala jihad. Masya-Allah. Itu tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi alhamdulillah kita di zaman sekarang ni nak pergi berjihad pun tak ada mana nak pergi jihad. Tetapi dapatlah kita pahala jihad tu dengan kita melayani ibu ayah kita dengan secara baik. Alhamdulillah. Kemudian datang seorang lelaki kata, ya Rasulullah, man ahkun nas bi husni sahabati. Siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan daripada kepergaulanku? Mana untuk aku nak bergaul dengan seseorang, siapakah yang lebih berhak untuk mendapat kebaikan dariku? Nabi SAW jawab, ummuk, iaitu ibumu. Dia pun kata, siapa lagi? Nabi kata, ummuk, ibumu. Kemudian dia kata, siapa lagi? Nabi kata, ummuk dan ibumu. Kemudian dia tanya, siapa lagi? Kemudian baru kata, abuk, bapakmu. Masya Allah. 3 kali darjat ibu tu ditinggikan daripada darjat bapa. Kenapa? Kerana ibu itulah banyak lebih susah payah. Walaupun kita tak nafikan kelebihan si ayah. Pernah satu masa zaman Sayyidina Khalifah Harun Ar-Rashid. Harun Ar-Rashid ini seorang khalifah zaman Abbasiyah. Datang sepasang suami isteri dengan anak. Dan sepasang suami isteri ini ada pertelingkahan. Dan kemudian nak minta cerai dan merebut si anak ni. Suami pun nak anak ini dan isteri pun nak anak ini. Maka si suami pun kata, ya khalifah, aku bersusah payah untuk membawa zuriat aku ini. Ke mana-mana aku pergi, aku bawa aku zuriat. Yelah, dalam tulang sulbi dia lah. Maka akulah orang yang lebih berhak untuk mendapatkan si anak ini. Maka berkatalah khalifah, betul juga. Ya, kalau sekiranya sang suami itu, zuriatnya tu datang daripada air maninya. Sudah tentulah kalau tak ada air mani sang suami itu, tak adalah akan dapat anak. Maka sang isteri pun kata, ya khalifah, memang benar dia kata dia telah membawa anak itu ke mana-mana pun. Dia menjaganya. Tetapi wahai khalifah, apabila dia melepaskan air maninya itu di dalam keadaan dia itu nikmat. Ya, dia suami melakukan hubungan dengan isteri, dia merasa dalam nikmat. Sedang aku apabila nak mengeluarkan anak ini, aku dalam keadaan kesakitan yang amat sangat. Iaitu waktu nak melahirkan anak. Suami mengeluarkan air maninya dalam keadaan nikmat. Dan si isteri pula nak mengeluarkan anak ini dalam keadaan yang azab. Manakala sang suami dia pergi ke mana-mana bawa air maninya, tidak menjadi apa beban. Tapi apabila aku sebagai seorang ibu yang mengandungkan anak ini, ke mana-mana aku pergi terpaksa terbonyok-bonyok perut aku. Tak senang duduk, tak senang baring, tak senang nak tidur. Kerana anaknya aku kandungi 9 bulan 10 hari. Apabila Khalifah Harun Ar-Rashid dengarkan hujah wanita ni, terkejut dia. Betul juga. Jadi kalau dibandingkan kesusahannya sang suami atau yang katakan bapa dengan sang isteri yang dikatakan ibu, yang mana lebih banyak penderitaannya dan kesusahannya ialah sang ibu. Dan itu belum lagi kira waktu dah dilahirkan. Menjaganya, menyusukan dia dan juga siang dan malam anak tu menangis, dia perhatikan, dicebokkan, dibersihkan. Allah. Maka dengan itulah darjat ibu ni 3 kali lebih tinggi daripada darjat ayah. Bukan makna perkecilkan ayah. Ayah pun ada darjatnya. Cuma dibandingkan ibu, ibu tu lebih 3 kali tinggi. Ya, begitulah dia muslimin muslimat rahimakumullah.
kewajipan kita berbuat baik kepada ibu bapa tu bukan sunat tapi adalah wajib. Dan begitulah dia dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Daripada surah Al-Luqman. Andai kata ibu bapa itu bukan orang yang beriman, orang kafir, dan dia nak memaksa kita supaya masuk kafir dia, jangan kamu ikut perintah dia. Memang tak boleh kita ikut perintah manusia, dalam masa yang sama kita membuat derhaka pada Allah. Tak boleh, haram. Jangan kamu ikut perintahnya. Tetapi Allah perintahkan pula, wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Hendaklah kamu menemani mereka dalam dunia ini dengan cara baik. Ustaz, mak bapak saya bukan orang Islam, buat apa nak buat baik dengan dia? Itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Tetapi kamu sebagai seorang anak, kamu wajib melayani ibu bapa walaupun dia kafir. Apalagi kalau mak bapak dia orang yang Islam. Apalagi kalau mak bapak dia orang yang sembahyang, yang puasa, yang ibadat. Allah, anak-anak jaga, jangankan derhaka pada mak bapak. Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi kalau mak bapak kafir pun tak boleh cakap kasar, tak boleh singgung perasaan dia, tak boleh kecilkan hati dia, tak boleh. Yang tak boleh kita ikut dia, kalau dia suruh kita buat kekufuran, menyembah Tuhan yang lain pada Allah, itu kita tak boleh buat. Itu pernah berlaku pada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Waktu dia baru masuk Islam, ibunya tak reda. Ibunya kata, wahai Abdurrahman, kalau engkau tidak mau kembali kepada agama datuk nenek engkau, aku tak akan makan, aku tak akan duduk dalam rumah, aku nak duduk di tengah panas, biar sampai aku mati. Kata Abdurrahman bin Auf, mak, kalau mak duduk tengah panas dan mak tak mau makan sampai mak mati pun, saya tak akan tukar agama saya akan ikut Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, waktu baru-baru dia memeluk agama Islam. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Kita wajib taat pada ibu ayah kita walaupun dia orang kafir, selama dia tak menyuruh kita buat yang menyalahi perintah Allah. Kalau dia suruh menyalahi perintah Allah, na'udzubillah, maka tak wajib kita ikut. Bahkan tak boleh kita ikut perintahnya. Tapi yang nak ambilkan di sini ialah bahawa kita melayani ibu bapa walaupun dia kafir. Sebab itulah kewajipan anak kepada ibu ayahnya. Dan demikian pula kelebihan orang yang berbuat baik kepada ibu ayahnya. Maka ini didatangkan seperti hadis pada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Aku bertanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling baik di sisi Allah, yang paling Allah Ta'ala sukai? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya, pada masuk waktu salat. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Kemudian Nabi jawab, birrul walidain, berbuat baik pada ibu bapa. Kemudian aku tanya lagi, lepas tu apa lagi? Kemudian Nabi jawab, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi begitulah dia tuan-tuan ya. Di dalam hadis ini, amalan yang paling baik sekali yang disayangi oleh Allah SWT ialah salat pada waktunya. Jangan lambat-lambat. Dah masuk azan, kita dah masuk waktu, dah mari kita semayang. Ustaz, saya sibuk. Sibuk sekali-sekala tak apa. Tapi jangan tiap-tiap hari kita semayang di akhir waktu. Itu tak bagus. Itu sifat orang munafik. Orang munafik kalau salatnya itu selalu ditunggu pada akhir waktu. Na'udzubillah bizalik. Dan yang keduanya ialah birrul walidain, berbuat baik pada ibu bapaknya. Berbuat baik pada untuk bapa, ibu bapa ini adalah darjatnya kedua selepas daripada salat. Jadi sini kita anak-anak, amalan yang paling Allah sayang selepas daripada kita salat pada waktunya ialah menghormati dan berbuat baik pada ibu bapa. Apa makna berbuat baik pada ibu bapa? Berbuat baik pada ibu bapa, pertama kita mempergaulinya dengan perkara yang menyenangkan dia. Kata-kata kita, perbuatan kita tidak menyakiti dia dan tak menyinggung perasaan dia. Itu kita jaga. Susahlah Ustaz nak jaga perasaan hati orang tua ni. Memang susah. Tapi kita kena sabar. Habis Ustaz dia ni banyak perangai lah, cerewet. Alah, engkau masa kecil-kecil pun kau cerewet juga. Nak kencing-kencing, nak berak-berak, tak peduli. Yang penting kau kencing berak dalam pamper sudahlah. Jangan merata-rata.
Mak pula datang nak tahu kau kencing ke berak, dia pergi cium pula. Alamak, bau budak ni. Pergi cuci. Tak bau lagi. Tak apa. Masya Allah, kita ada nak cium, maaf kata nak pengum mak tu buang yang besar ke tak? Mak saya dah uzur ustaz. Kau pergi cium, bu. Tengok. Takut. Nampak? Kita ni banyaklah terima kasih mak apa. Kita tak terbuat apa yang mak ayah kita buat untuk kita. Tak terbuat kita. Siapa yang sanggup nak pergi cium, kita tengok mak kita sakit ke, tengok dia kebuangan besar ke, tak ada. Tapi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan dia. Mak ayah kita sanggup berbuat demikian kerana kita sayang pada kita. Jika tengah malam kita menangis, kalau kita lah tengah tidur, peduli apalah kau nak nangis-nangis, tapi mak tak sampai hati. Ayah dia sedih juga, tapi dia kejut, oi, budak nangis tu, oi je. Tapi yang bangun ialah mak. Mak tak sampai hati. Sebab hati mak tu sayang pada anak tu sangat mendalam. Ibarat kata kalau nyawa nak digandai pun dia sanggup kerana nak anak dia tu selamat. Itulah waktu nak melahirkan anak itu, maka dia rasakan kesakitan yang amat sangat seperti nak bergandai nyawa. Tapi tak apalah, mati pun matilah asal si anak ini selamat dan dapat dilahirkan dalam aman dan selamat. Tengoklah tuan-tuan ya, pengorbanan si ibu itu tak dapat kita nak balas walaupun dengan dunia dan isinya sekali. Dan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala, ya, datang seorang lelaki kepada Nabi dan berkata, aku ini banyak dosa-dosa besar, apakah dapat aku bertaubat? Maka tanya Nabi kita, adakah engkau masih ada ibu? Jawabnya, ataupun dalam hadis lain, adakah mak bapak masih hidup? Jawabnya, tidak ada. Maka Nabi tanya, ada tak makcik sebelah mak tu masih hidup? Jawabnya, ya. Makcik sebelah mak punya adik-beradik perempuan lah. Maka Nabi kata, fabirraha, buatlah baik kepada makcik tu. Masya Allah. Kenapa pilih makcik sebelah mak? Sebab sudah menjadi naluri manusia, keluarga sebelah mak ni lebih rapat kepada anak itu lebih daripada keluarga sebelah bapa. Kenapa? Sebab makcik ini ibarat sebagai pengganti ibu. Kalau sekiranya ibu dah meninggal, inilah makcik yang akan mengambil berat. Berbeza dengan adik-beradik bapa. Bukanlah kita mentepikan, tidak. Tapi taklah seperti mana kalau adik-beradik ibu. Jadi adik-beradik ibu tu lebih lagi dibesarkan, dimuliakan. Jadi Nabi nak menunjukkan di sini, orang yang ada dosa besar, dia nak dapatkan pengampunan, taubat pada Allah, berkhidmat pada mak bapak. Habis mak bapak dah tak ada ustaz, mak bapak tak ada, pada makcik, pada mak. Kalau mak punya makcik pun tak, mak punya adik-beradik perempuan tak ada, tak apalah kepada adik-beradik perempuan sebelah bapa pula, ya. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, seorang lelaki datang dan bertanya, aku telah meminang seorang perempuan, tetapi dia tidak mau menerima pinanganku, dan telah meminang akan dia orang lain. Maka fahabbat an tankihahu, maka dia pun terima pinangan orang lain. Maka aku rasa cemburu dan aku berkata, apakah aku ada dosa ke ni? Fa'abat an tankihani faqataltuha, masya-Allah. Maka dia, si lelaki yang ditolak pinangan ini, membunuh perempuan tersebut. Allah. Jadi dia tanya pula pada Ibnu Abbas, adakah aku dapat bertaubat? Dah aku bunuh perempuan tu. Maka Ibnu Abbas tanya, adakah ibu kau masih hidup? Jawabnya tidak. Maka kata Ibnu Abbas, taubatlah kamu pada Allah dan mendekatkanlah diri kamu pada Allah sedapatnya mungkin. Jadi maksudnya di sini, kalau ibu masih hidup tu buat apa? Kalau ibu masih hidup tu nak khidmat pada dia, semoga dengan dosa yang kau bunuh orang itu diampunkan dan diterima taubatnya. Masya Allah. Itu maksudnya. Tapi kalau ibu dah mati, maka buatlah kamu buat kebaikan, mendekatkan diri pada Allah Ta'ala dengan taubatan nasuha, ya.
Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka hendaklah dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Nampak tuan-tuan? Siapa nak panjang umur, nak dimurahkan rezeki, maka berbuat baiklah kepada kedua ibu bapaknya dan juga hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Mak bapak dah meninggal ustaz, tak ada lagi. Sambungkan silaturahim. Silaturahim tu apa? Hubungan keluarga, family, adik-beradik mak, adik-beradik bapa dan juga kita punya uncle, kita yang mak aunty kita hubungi mereka. Dan juga kita keluarga kita, adik-beradik kita, satu mak, satu bapa atau satu bapa atau satu mak, maka kita berbaik pada mereka, menghubungi silaturahim. Ingat, orang yang putuskan silaturahim tidak akan dapat pengampunan Allah pada malam Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Dan juga daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa yang berbuat baik pada ibu dan ayahnya, maka beruntunglah bagi dia. Nescaya akan Allah Ta'ala tambahkan umurnya, mana panjangkan umurnya. Dan daripada Thauban radhiyallahu mengatakan Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu dia haramkan rezekinya kerana dosa yang ditimpa kepadanya dan tidak ditolak akan takdir itu melainkan dengan doa dan tidak akan ditambah umurnya melainkan dengan berbuat baik. Jadi maknanya kalau orang itu dia punya dosa tu akan menjadikan dia iaitu mendapatkan kesusahan, kepayahan dalam rezeki dia. Habis ustaz, orang buat dosa pun dah buat rezeki juga. Ya, itu Allah nak pancing dia supaya banyak dosa, na'udzubillah, supaya duduk dalam neraka dalam-dalam, na'udzubillah. Dan tidak ditolak akan qadar, iaitu takdir Allah. Takdir Allah ni dah ketentuan Allah, tak dapat ditolak melainkan dengan doa. Doa kita minta pada Allah. Ini malam Lailatul Qadar ni tuan-tuan ya. Ini malam-malam yang Allah tuliskan apa yang akan berlaku pada diri kita sepanjang tahun ini. Kita minta pada Allah, jangan kita malas. Ya, bangun, semayang, doa pada Allah Ta'ala. Dan demikian juga, tidak akan ditambah umur, melainkan kita berbuat baik. Maknanya kalau orang yang nak buat, orang yang suka buat baik, senangkan hati orang, beri bantuan orang, ya, maka insya-Allah Allah SWT akan panjangkan umur dia. Dan daripada Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku memasuki syurga dan aku dengarkan bacaan. Nabi masuk syurga dalam malam Isra Mi'raj dan Nabi dengar ada satu orang membaca. Maka aku bertanya kepada Jibril, ini siapa yang baca Quran ni dalam syurga? Maka dia menjawab, Harith bin Nu'man. Namanya ialah Harith bin Nu'man. Maka Nabi SAW jawab, kadzalikal bir, itulah balasan orang yang buat baik. Kerana dia adalah seorang anak yang sangat berbuat baik kepada ibunya. Masya Allah. Itulah sampai Nabi mendengar bacaan Qurannya dalam syurga sebelum dia mati, masih lagi dalam dunia. Sebab Nabi Isra Mi'raj pada malam 27 Rejab. Dan begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, Harith bin Nu'man adalah orang yang sangat berbuat baik pada ibunya. Dan demikianlah juga daripada Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, datang seorang lelaki dan dia mengatakan, Inna abi lam yazal bi hatta zawwajani. Sesungguhnya ayah aku sentiasa mendekati aku, menyuruh kepada aku supaya menceraikan isteriku. Allah. Maka apakah yang nak aku buat? Maka berkatalah Abu Darda, maka hendaklah kau mentaati akan ayahmu itu. Jadi di sini tentang masalah ayah suruh anak itu menceraikan isteri. Di sini alim ulama ada pembahasan. Kalaulah sekiranya anak isteri itu memang isteri yang derhaka, tak hormat pada mak bapak, mak ayah si suami dia, memang tu kewajipan si suami tu kena ceraikan isteri tu, tak guna simpan perempuan macam tu. Tapi kalau sekiranya isteri tu salihah,
Mungkin dia tak kaya, mungkin dia tak cantik, tapi tak adalah dia derhaka. Tetapi mak bapak si suami itu tak begitu senang dengan dia, ya, kerana mungkin dia tak kaya ataupun tak cantik yang dikehendaki. Itu tak bolehlah kita menceraikan isteri itu, kerana dengan demikian kita berlaku zalim kepada sang isteri, dan zalim itu adalah perbuatan yang diharamkan Allah Ta'ala. Dan berbuat baik kepada ibu bapa ini dia tidak terhenti hanya dengan masa hidupnya, walaupun dia sudah mati pun. Daripada Abi Usaid Malik bin Rabi'ah mengatakan, ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki pada Bani Salamah dan dia berkata, "Ya Rasulullah, apakah ada lagi untuk aku berbuat baik pada ibu bapakku setelah mereka meninggal dunia?" Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya, ada. Pertama, as-salatu alaihima, kamu membacakan doa untuk mereka. Wal istighfaru lahuma, dan melakukan bacaan istighfar, minta ampun untuk dia. Dan menunaikan janji-janji mereka. Kalau mereka ada buat janji kepada orang, kamu tunaikan janji ibu ayah kamu kepada orang tersebut." Dan demikian juga dalam hadis yang lain menyebutkan, hendaklah kamu berbuat baik kepada orang yang pernah ibu bapa kamu berbuat baik padanya. Jadi maknanya mak bapak kita ni ada kawan-kawan sahabat karib, sahabat baik. Kita buat baik kepada sahabat-sahabat karib, kawan ibu ayah kita tu. Itu sama seperti kita berbuat baik kepada ibu kita walaupun setelah mati ibu kita atau ayah kita. Dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yanzuru ila walidayhi nazratar rahmatin illa kataballahu biha hajjatan maqbulatan mabruratan." Tidak seseorang anak yang melihat kepada kedua ibu ayahnya dengan wajah penuh rahmat, wajah penuh rasa kasih sayang, melainkan akan dituliskan Allah Ta'ala dengan perbuatan dia itu pahala haji yang makbul lagi mabrur. Masya Allah. Nak pergi haji sekarang pun dah susah. Sekarang pun tak buka-buka lagi. Kota dapat tak dapat pun tak tahu. Ini COVID masih meningkat lagi. Tapi dengan kita ada ibu ayah yang masih hidup, alangkah bertuah. Tengok muka mak senyum, mak pun happy, anak aku senyum pada aku. Tengok muka ayah senyum, ayah pun happy, tengok anak aku senyum pada dia. Allah tuliskan bagi si anak ni pahala haji yang confirm, makbul dan mabrur. Masya Allah. Orang pergi haji belum tahu lagi makbul. Kalau dia pergi haji, dia bergaduh-bergaduh orang, tak ada makbul. Kalau dia pergi haji, dia riak, ujuk, megah, tak ada mabrur pun. Tapi ini dengan pandang sekali pandang, in 1 second, dia pandang ibunya. Mak, apa khabar? Mak pun happy, baik nak. Ayah apa khabar ya? Ayah pun rasa happy, terima kasih nak. Itu saja telah ditulis pahala. Habis Ustaz, kalau tiap-tiap hari dia buat beberapa banyak kali, Allah Maha Kaya. Jangan kita ingat Allah Ta'ala tu miskin, sikit-sikit sudah tak boleh banyak. Tak ada. Allah Maha Kaya, tak terhingga, tak terkira. Kekayaan Allah Ta'ala digambarkan seperti mana satu lautan yang luas, yang sangat dalam, yang tak dapat kita ukurkan luasnya, yang tak dapat kita ukur dalamnya. Itulah kekayaan Allah. Dan kalaulah sekiranya Allah Ta'ala berikan kepada kita manusia segala apa yang kita doa minta pada Allah, Allah beri semua kita jin dan manusia pada awal manusia sampai akhir manusia, maka dia hanya ibarat seperti satu titis air yang diambil daripada satu lautan yang luas yang tak berpantai. Allah Maha Kaya, tuan-tuan. Allahu Akbar. Begitulah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Ambillah peluang. Mereka yang ada ibu ayah sangat rugi. Apa dia? Tak ambil peduli pun nak pandang wajah ayah atau ibu. Apalagi pula dia pun hantar mak ayah dia pergi kat rumah orang tua. Tak susahlah jaga orang tua ni. Nak cerewet banyak sangat songel dia. Astaghfirullah.
Kalau mak ayah kita buat dengan kita macam tu, budak ni asyik nangis sudah campak tepi jalan. Mampulah kita. Allah. Tapi tak sampai hati. Jangan nak kata campak. Nak biar dia nangis lama pun tak sampai hati. Kerana sayang anak tu. Allah. Dia pujuk-pujuk pula. Baik sayang, baik sayang. Diupahkan pula, bagi susu pula. Allah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, mak ayah kita ni ya. Sebab tu jangan kita melukakan hati mereka. Dalam riwayat yang lain mengatakan, wa idza nadhara al-walidu ila waladihi nadratan sururin. Apabila seseorang anak melihatkan wajah ayah atau ibunya dengan wajah yang menggembirakan. Jadi senyum. Anak-anak ni kena belajar senyum depan mak bapak. Jangan muka masam. Muka masam ni, maaf kata, dia ni mengecewakan hati ibu ayah dan dia akan dapat derhaka. Anak yang derhaka pada mak ayah. Na'udzubillah min zalik. Senyum. Habis ustaz, mak saya cakap saya macam ni, bapak saya. Tak apalah, biar dia cakap apa tak apa. Sabarlah. Sebab mereka pun telah banyak sabar dengan kita. Kita pun sabarlah dengan mereka pada masa tuanya. Maka berkatalah bertanyalah seorang, ya Rasulullah, kalaulah seorang itu melihat pada ibu ayahnya dalam setiap hari 360 kali. 360 kali. Jadi maknanya apakah dia akan dapat pahala 360 haji satu hari? Maka Nabi kata, Allahu Akbar min zalik. Allah lebih maha besar dari yang demikian itu. Maknanya Allah lebih kaya. Lebih lagi boleh memberi lebih pada itu lagi. Jangan kata 360 kali. Kalau 1000 kali kau pandang pada wajah mak ayah dengan senyum, dapat pahala 1000 haji yang makbul. Allah lebih kaya dan mampu memberikan kamu lebih daripada itu. Allahu Akbar. Sebab tu orang yang ada mak ayah ni ibarat kata, dia sudah ada Lailatul Qadar dalam rumah dia. Seorang murid datang pada Syekh, ya Syekh, doakan saya ya Syekh. Kenapa kau minta doa pada saya? Kerana saya tahu Syekh punya doa ni makbul. Maka kata Syekh ni, ada tak mak ayah kau masih hidup? Ada. Kau pergilah minta doa pada mak ayah kau. Doa mak ayah kau lebih besar daripada guru kau, pada Syekh kau, pada wali. Masya Allah. Kerana doa mak ayah ni kepada doa mak ayah minta pada Allah untuk anak adalah seperti doa Nabi untuk umat. Kabul, kabul, kabul. Masya Allah. Sebab tu sini jangan kita kecewakan hati mak ayah. Jangan sampai keluar daripada mulutnya sesuatu yang menjadikan kita, na'udzubillah, celaka. Habis ustaz, mak saya ini satu macam pula. Dia suka cakap yang tak baik saja. Itu dah nasib kita lah apa nak buat. Asalkan kita tak buat yang jahat. Kita tak buat perkara yang tak baik. Tapi dah perangai mak kita macam tu. Itu perangai manusia. Cuma kita doa, minta Allah perbaiki akhlak mak kita, perbaikilah perkataan dia. Tapi kita buat baik juga dengan dia. Jangan kita kecewa. Oh, mak aku dah kata aku jahat, tak guna aku nak buat baik dengan dia. Sudahlah. Jangan. Sebab yang ruginya bukan mak, yang rugi kita sendiri. Abu Naim meriwayatkan daripada Abu Dawud mengatakan, melihat kepada Kaabah adalah ibadat. Melihat kepada wajah ibu dan ayah adalah ibadat. Melihat kepada Al-Quran adalah ibadat. Jadi kita lihat kepada Kaabah pahala. Kita lihat pada mak bapak pahala. Kita lihat pada Quran pun dapat pahala. Dan Nabi SAW telah bersabda, khamsum minal ibadat. 5 perkara dia dikira sebagai ibadat. An-nazru fil mashaf, melihat kepada Quran, dan melihat kepada Kaabah, dan melihat kepada mak bapak, dan melihat kepada air zam-zam, wahia tahuttu khataya, kerana dengan demikian dia menghapuskan dosa. Dan melihat kepada wajah orang alim yang mengajar kita, memimpin kita untuk mengenal pada Allah, maka kita melihat wajah mereka, kita pun dapat pahala ibadah. Itulah kelebihannya. Sebab orang yang tak melihat wajah orang alim, maknanya dia tak belajar. Bila dia tak belajar, maknanya dia akan ketinggalan daripada hukum-hukum agama dan akhirnya melakukan perkara yang tak diridai oleh Allah. Dan perkara yang penting untuk kita banyakkan doa untuk ibu bapa kita. Anas radhiyallahu mengatakan Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba itu meninggalkan doa pada mak bapaknya, terputus rezeki dia. Nampak?
Bila kita ni doa, jangan lupa tiap lepas mayang, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunkan aku dan kedua ibu bapaku dan kasihilah mereka seperti mana mereka mengasihiku waktu kecil. Sayang mak bapak pada anak waktu kecil lebih daripada sayang mak bapak pada anak yang dah besar. Kenapa? Anak dah besar ni kecil kat hati kita. Kalau aku tahu macam ni, kecil-kecil aku cekik kau bagi mampus. Itu kata mak dah geram lah tu. Tapi kalau waktu kecil, anak-anak menangis ke apa, oh sayang. Memang itu Allah Ta'ala dah campakkan naluri seseorang ibu ayah kepada anak kecil. Kerana kalau dia nak kecil hati dengan anak dia asyik nangis saja, mati anak tu. Tak peduli apa, biarlah mati. Tak boleh. Tapi Allah letakkan kasih sayang kepada anak itu. Walaupun anak tu berak, kencing lah, menangis lah, tetap dia sayang pada anak tu. Abu Hurairah radhiyallahu mengatakan Rasulullah SAW bersabda, 3 perkara doa yang diperkenankan Allah, yang tak ragu-ragu lagi. Pertama, doa orang yang kena zalim. Kita kalau orang buat zalim pada kita doa makbul. Dan kedua, doa orang musafir. Dan ketiga, doa ibu bapa atas anaknya. Ambil ustaz, mak bapak saya ni suka doa yang tak baik saja untuk kita. Allah, kita minta ampun kepada Allah, minta ampun pada mak bapak. Selalu kita kena minta maaf dengan dia. Ambil hati dia. Jangan kita putus asa daripada kita mengambil hati mak bapak. Jangan kita kata, mak ni cakap macam sudahlah. Jangan. Jangan kita kecewa dengan mak bapak. Apa nak buat, dah itu perangai mak bapak yang Allah Ta'ala jadikan untuk mak bapak kita sabarlah. Dan mak ayah ni pun dia kena cakap tu, kalau cakap baik-baik. Jangan dia cakap perkara yang menjadikan anak tu jadi seperti doa. Bodoh punya budak ni. Jangan. Ini kalau kita cakap bodoh, kalau betul-betul jadi bodoh, suka ke mak bapak? Kan nanti masuk sekolah bodoh dia jadi. Jangan. Ini celaka punya budak. Nakkah anak kita kena celaka, kena aksiden, kena langgar? Nak ke? Tak nak kan? Nanti duit kita yang kena keluar. Tapi kita kalau nak marah dia, kita marah dengan berdoa. Macam mana ustaz? Kita doa, kita kata bertuah punya budak. Mudah-mudahan dia bertuah jadi anak yang beruntung. Pandai sangat kau ni ya. Pandai. Jadi mudah-mudahan dia jadi pandai. Ada satu orang alim ni, anak dia ni kurang bijak. Tapi setiap kali bila dia marah anak dia kata, ya Allah jadikan anak aku orang alim, ya Allah. Ya Allah jadikan anak aku orang alim. Sampai akhirnya memang anak tu menjadi orang alim. Dan dia kata inilah berkat doa ayahku. Nampak tuan-tuan? Setiap kali bila keluar mulut si ayah atau si ibu tu, itu ibarat doa dan dituliskan, dikabulkan Allah. Kalau keluar yang baik, baik. Kalau keluar yang tak baik, tak baiklah. Sebab tu antara orang-orang kita dulu, zaman-zaman dulu, dia kata anak kita, kau ni goblok. Tak bagus macam tu. Goblok tu bodoh. Tapi ada juga orang kata kau ni bahlul. Bahlul? Ini orang tak faham. Sebenarnya bahlul ni nama wali Allah. Jadi kalau orang-orang dulu dia tahu cerita kisah Bahlul ni, sebab tu dia berkata Bahlul, kau ni Bahlul lah. Bahlul tu mudah-mudahan kau ni jadi wali Allah macam wali Allah yang bernama Muhammad Al-Bahlul. Kisah dia panjang lah, dalam YouTube saya adalah cerita dia. Tapi itulah dia tuan-tuan, kalau kita marah pada anak, jangan keluar pada mulut kita sesuatu perkataan yang menghina dia. Bodoh lah, jahat lah budak ni, jangan. Kita kata budak ni betul budak, baik sangat kau ni, pandai sangat kau ni, alim sangat kau ni, kau ni kuat ibadat punya orang ke ni. Jadi kita buatkan doa marah tu dengan berbentuk doa. Allahu Akbar. Nabi Musa AS pernah satu masa berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkan aku siapa teman aku dalam syurga. Nabi Allah Ta'ala kata, ya Musa, kau pergilah ke satu kampung ini, kau perhatikan rumah ni, ada seorang pemuda, dia adalah teman kau dalam syurga. Jadi Nabi Musa pergi ke kampung tersebut dan dia jumpalah rumah yang disebutkan itu. Kemudian dia pun duduk mengendap kat tepi rumah tu, tengok satu pemuda pun masuk, kemudian lepas tu dia dalam, kemudian dia keluar. Nabi Musa pun datang, hei pemuda, siapakah, apakah yang kau buat kat rumah tu? Aku melayani ibuku, ibu aku sudah tua. Aku mandikan dia, aku masakkan untuk dia, aku pakaikan untuk dia, aku suapkan dia makanan. Masya Allah, kata Nabi Musa.
engkaulah yang akan menjadi teman aku dalam syurga. Masya Allah. Itu dia tuan-tuan. Bukan kerana sembahyang. Memang sembahyang banyak bagus. Memang zikir banyak bagus. Tapi antara amalan yang sangat diredai Allah Ta'ala ialah anak yang khidmat, yang menyenangkan, yang menggembirakan ibu ayahnya. Menjadi ahli syurga. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, memang masa ni sangat cemburu pada kita. InsyaAllah ada lagi beberapa perkara yang perlu kita bacakan. Tapi tak apalah, insyaAllah kalau ada panjang umur, sihat walafiat dan kita diberi kesempatan, kita sambung lagi nanti pada kuliah yang akan datang insyaAllah. Dengan itu saya mohon diri dengan mohon maaf kalau ada penyampaian saya tersilap kata, terkasar bahasa. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dengan itu sama-sama kita membaca istighfar dan kita bacakan Fatihah untuk kau saudara-saudara Islam kita yang telah meninggal dunia dalam kapal selam Indonesia yang baru seminggu lepas ya. Kapal selam dia tenggelam dan kemudian mereka pun meninggal seramai lebih kurang 54 orang. Semuanya banyakkannya hampir seluruhnya orang Islam. Mari kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah merahmati mereka dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bacakan Fatihah, semoga Allah merahmati ibu bapa kita, datuk nenek kita, dan juga kepada almarhum Haji Muhammad Marikan Yaakob dan juga almarhumah Haja Aminah binti Haji Muhammad, dan mereka yang telah kembali pada Allah, almarhumah Haja Latifah Harun. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.